Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dihormati Syekh Ruwaq dan timbalannya dan juga ahli jawatan kuasanya, tuan guru, penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk dalam bab hal. Itu kalau buku Tuhfah Saniyah yang biasanya yang digunakan di Mesir adalah muka surat 135. Al-hal. Hal ni adalah menunjukkan keadaan seseorang ataupun menerangkan keadaan seseorang di dalam jumlah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina bi qira'i kitabihi fi ad-darain amin. Babul hal. Jadi al-hal huwa al-ismu al-mansub al-mufassir liman bahama min al-hayat. Dia mengatakan hal itu adalah isim, maknanya menolak fi'il dan huruf. Kemudian mengatakan hal itu kedudukannya adalah mansub dan tujuannya adalah menerangkan apa yang sama daripada hayat ataupun keadaan sesuatu. Apabila dia menerangkan keadaan sesuatu, maka dia dipanggil hal. Nahwu qaulika, seperti mana contohnya, Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid dalam keadaan, maknanya kita takdirkan dalam bahasa kita adalah dalam keadaan menunggang. Dalam keadaan menunggang, iaitu ja'a adalah fi'il madhi, Zaidun adalah fa'il, rakiban adalah hal mansub, wa alamat nasbihi al-fathah al-zahirah fi akhirih. Dan hal memerlukan kepada sahib, sebab dengan tuannya lah bahawa kita boleh dapat menafsirkan ataupun menjelaskan keadaan tuan dia. Jika tidak ada tuan, maka tidak akan adalah hal. Jadi tuan di sini adalah Zaidun, menceritakan tentang keadaan Zaid, iaitu Zaid datang dalam keadaan menunggang. Dan juga warakibtu al-farasa musrajan, aku menaiki kuda yang berpelana, okey. Jadi sahib hal ini adalah faras. Takkanlah aku pula, takkan aku yang berpelana. Dah tentulah yang berpelana ini adalah kuda, kan? Kuda. Jadi rakib tu adalah fi'il dengan fa'il, dipanggil ta dhamir mutaharrik, fa'il. Kemudian al-faras adalah maf'ulun bih, faras adalah maf'ulun bih. Musrajan adalah hal mansub wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah fi akhirih. Jadi sahib hal ini tak semestinya duduk dalam keadaan fa'il.
Kadang-kadang dia duduk dalam keadaan maf'ulun bih, kadang-kadang dia duduk dalam mudhaf ilaih dan sebagainya. Yang penting adalah dia menceritakan keadaan tuan dia. Jadi kita kena pastikan siapa tuan dia. Kita kena pastikan siapa tuan dia. Laqitu Abdullahi rakiban. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan dia menaiki ataupun dalam keadaan dia menunggang. Jadi di sini laqitu adalah fi'il dengan fa'il. Abdullah adalah maf'ulun bih. Kalau kita i'rab satu persatu, Abdullah adalah maf'ulun bih dan dia adalah mudhaf, wa Allah adalah lafz jalalah mudhafun ilaih. Rakiban adalah hal, dan sahib hal pada ketika ini adalah Abdullah. Jadi Abdullah adalah sahibul hal. Wa ma ashbaha dhalik, dan seumpama itu. Dan begitulah seterusnya. Wa aqul, berkata Syekh Muhammad Wahidin rahimahullah, al-hal fil lughah, hal di dalam lughah adalah ma alaihi al-insan min khairin aw syarrin, iaitu menunjukkan keadaan manusia sama ada daripada kebaikan ataupun keburukan. Itu asal maknanya daripada segi lughah. Dan perkataan hal itu sendiri adalah muannas dan dia juga adalah muzakkar. Boleh kita mengatakan hadzal hal wa hadhil hal. Tetapi dari segi istilah nuhah ataupun istilah fan di dalam ilmu nuhah, wa huwa fi istilah nuhah, ibaratun, satu ibarat daripada alis, jadi isim. Jadi hani adalah isim, kemudian dia fadlah. Fadlah ni maknanya dia bukan rukun, tasmi, dia bukan rukun, tetapi kadang-kadang dia diperlukan dalam jumlah tersebut, sebab itu digunakan fadlah. Cuma dia bukan rukun. Rukun ni seperti apa? Seperti mana khabar, mubtada dan khabar, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, itu semua adalah rukun. Berbeza dengan hal, dia fadlah. Dan kebiasaannya hal ini datang ketika mana sempurnanya jumlah. Kebiasaannya hal ini datang dalam keadaan sempurnanya jumlah. Kemudian dia mansub, maknanya dia mengeluarkan marfu' dan juga dia mengeluarkan majrur. Maknanya dia datang dalam keadaan mansub. Kemudian dia berperanan adalah al-mufassir liman bahama minal hayat, iaitu menerangkan ataupun menceritakan tentang keadaan seseorang itu, ataupun yang menzahirkan apa yang tersembunyi daripada keadaan orang itu. Jadi dia lebih sinonim dengan pertanyaan kaifa, dengan pertanyaan kaifa. Kaifa ja'a Zaidun, maka kita akan kata ja'a Zaidun rakiban, bagaimana Zaid datang. Itu dia punya trademark dia. Wa qauluna al-isim, bila kita mengatakan isim, maka dia mengandungi as-sarih. As-sarih ni maknanya zahirlah, yang jelas, ataupun tidak memerlukan kepada takwil. Sarih maknanya tidak memerlukan kepada takwil, ataupun lawan dia adalah takwil. Contohnya dhahikan. Jadi hal ini dimesti apa? Dimesti mushtaq dan dimesti nakirah. Itu asal dia. Dimesti mushtaq, dimesti nakirah. Dalam keadaan lain, nanti kita akan baca dalam kitab mutawalat. Saya lebih kurang tak suka keluar daripada ada yang ada dalam kitab ni lah, supaya kita faham apa yang ada dalam kitab ni. Jadi dhahikan dia adalah isim nakirah. Kemudian kalau kita tengok khususiat hal ini, dia ada 4. Pertama dipanggil ishtiqaq. Boleh tulis ke?
al-ishtiqaq, al-tankir, al-intiqal, kemudian al-fadl. Jadi ini dipanggil khususiat hal. Khususiat hal. Hal mesti datang dalam keadaan ishtiqaq. Ishtiqaq ni biasanya kita katakan bahawa dia adalah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Isim fa'il ataupun isim maf'ul. Kemudian yang kedua, dia mesti tankir, iaitu mesti nakirah. Yang kebiasaannya, yang sikit tu kena tengok dalam kitab Mutawalat. Kemudian yang ketiga, dia intiqal. Intiqal ni maknanya sifat dia tidak tetap. Sifat dia tidak tetap. Sifat dia berubah-ubah. Tidak ada orang datang dalam keadaan sentiasa menunggang, tak. Mungkin kadang-kadang dia datang dalam keadaan berjalan. Mungkin kadang-kadang dia datang dalam keadaan berlari. Begitu juga dengan ketawa ni. Tidak ada orang setiap masa dia ketawa. Tak ada. Kadang-kadang mungkin dia menangis, kadang-kadang mungkin dia sedih dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan intiqal, maknanya berubah-ubah. Kemudian al-fadlah, kita dah terangkan tadi, al-fadlah adalah yang bukan rukun, yang bukan tiang di dalam jumlah. Maknanya tanpa fadlah, kadang-kadang memberikan maksud yang sempurna, tetapi kadang-kadang tidak juga melihat kepada orang yang ingin bercakap. Kalau orang yang ingin bercakap tu ada maksud ataupun yang nak sampaikan itu adalah hal, maka hal itu pun juga adalah sebahagian daripada jumlah. Sebab itu digunakan dengan perkataan fadlah. Fi qaulika, dalam kamu mengatakan ja'a Muhammadun dhahikan. Jadi Muhammad dhahikan. Jadi dia memenuhi empat-empat ni. Ishtiqaq, tankir, intiqal dan juga fadlah. Iaitu ja'a Muhammad dah mencukupi jumlah tersebut, tetapi ingin yang disampaikan oleh orang yang bercakap itu ataupun orang yang bercerita itu adalah nak mengatakan Muhammad itu datang dalam keadaan ketawa. Itu yang ingin dia sampaikan. Kemudian wa yashmal al-ma'ul bisarih, dan juga merangkumi juga yang boleh ditakwilkan daripada sarih tersebut. Yang ditakwilkan daripada sarih. Contohnya, di antaranya ada juga yang lain kita boleh takwilkan kepada nakirah. Ini contohnya, apabila didatang dalam keadaan fi'il. Sebagai contoh, yadhak, iaitu dia ketawa. Fi qaulika ja'a Muhammadun yadhak. Ja'a Muhammadun yadhak. Jadi ini ada kaedah di sini. Ada kaedah di sini. Al-jumlah yang mana datang selepas ma'rifah adalah hal ataupun dipanggil ahwal. Jumlah yang datang selepas nakirah adalah sifat. Jumlah yang datang selepas nakirah adalah sifat. Jadi di sini Muhammad adalah ma'rifah. Jadi jumlah datang yadhak. Ini jumlah fi'liyah. Dia datang selepas Muhammad, maka dia menjadi had. Tetapi dia boleh ditakwilkan. Dia takwilkan jadi apa? Jadi ja'a Muhammadun dhahikan. Jadi kita kena takwilkan pasal apa? Pasal hal itu dia mesti isim, dan dia juga mesti ishtiqaq dan sebagainya. Maka dia ditakwilkan dhahikan, fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan. Begitu juga apabila kita mengatakan ja'a Muhammadun ma'ahu akhuhu, datang Muhammad bersamanya saudaranya. Jadi ma'ahu akhuhu adalah hal. Yang datang Muhammad dalam keadaan dia bersama dengan saudaranya ataupun adik-beradiknya. Dan dia bukan fi'il, tapi dia isim. Walaupun isim di sini, tapi dia zarf. Dia adalah zarf.
Dan dia boleh takwilkan, kita mengatakan bahawa qaulika musahiban li akhi. Jadi jaa Muhammadun sahiban li akhi. Sahiban li akhi. Jadi ma'ahu itu adalah hal. Yang mana kita boleh takwilkan kepada musahiban. Dan ada banyak lagi lah, ini di antaranya. Wa qauluna al-fadlah. Al-fadlah ma'nahu annahu laysa juz'an min al-kalam. Dia bukan sebahagian daripada kalam. Maksudnya bukan sebahagian daripada kalam. Dia bukan rukun daripada kalam tersebut. Dia bukan rukun daripada kalam tersebut. Dia adalah lebihan daripada intipati kalam. Maka terkeluar daripadanya al-khabar. Terkeluar padanya adalah al-khabar. Sebab khabar dia adalah intipati. Intipati di dalam kalam. Sebab kadang-kadang kita lihat bahawa kadang-kadang mungkin boleh dijadikan makna hal itu khabar, tapi bukanlah, jauh sikit lah. Sebab hal ini lebih milik kepada sifat. Hal ini sebenarnya milik kepada sifat. Wa qawluna al-mansub kharaja bihi al-marfu' wal majrur. Dengan kita mengatakan mansub, maka dia mengeluarkan marfu' dan dia juga mengeluarkan majrur. Maknanya kalau menggunakan hal, mesti di'irabkan dia adalah mansub. Lupa saya nak i'rab. Ja'a Muhammadun. Ja'a adalah fi'il madhi. Kemudian Muhammadun adalah fa'il. Yadhhak adalah fi'il mudhari'. Yadhhak adalah fi'il mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nawasib dengan jawazim. Dan yadhhak itu kita mengatakan bahawa i'rab mahal dia adalah hal. Okey, mahal dia wa mahalluhu hal. Ataupun kita i'rab macam mana? I'rab fi mahal nasbi hal min Muhammad. Fi mahal nasbi hal min Muhammad. Kalau kita i'rab ja'a Muhammadun, ja'a fi'il madhi. Muhammad adalah fa'il. Ma'ahu di situ adalah zarf, dan dia juga mudhaf dan hak mudhaf ilaih. Dan dia adalah khabar. Ma'ahu adalah khabar. Akhuhu adalah mubtada'. Mubtada' muakhar, dan dia adalah mudhaf dan hak adalah mudhafun ilaih. Dan jumlah di situ adalah hal lah, fi mahali nasb hal. Kemudian kita masuk pula pada amil, dipanggil amil, yang menasabkan hal. Siapa yang menasabkan hal? Wa innama yunsabul halu bil fi'li aw shibhil fi'l.
Yang menasabkan hal itu sama ada fi'il ataupun yang menyerupai fi'il, maknanya isim af'al dan juga fa'il dan juga maf'ul, itu semua adalah syibhil fi'il atau masdar, yang mana dia melakukan peranan fi'il. Dia sebenarnya dia ada 3 yang tidak sebut dalam kitab ni, tapi kita kena sebutlah sebab dia datangkan contoh dia, iaitu zaraf dengan isim isyarah. Zaraf dengan isim isyarah ni adalah sebenarnya dalam bahagian yahmil ma'na al-fi'l. Yahmil ma'na al-fi'l. Jadi amil kepada hal ada 3. Pertama fi'il, yang kedua syibhil fi'l, yang ketiga yahmil ma'na al-fi'l, iaitu yang mengandungi makna fi'il. Yang mengandungi makna fi'il. Jadi bifi'il tadi contohnya macam kita tengok ja'a Zaidun rakiban tu, itu adalah fi'il lah. Ja'a Zaidun rakiban. Jadi apa amil ni? Amil ni adalah amil kepada sahib hal. Amil kepada sahib hal. Dan dia juga amil kepada hal. Dia amil kepada sahib hal dan dia amil kepada hal. Contoh ja'a Zaidun rakiban. Jadi ja'a Zaidun rakiban, siapa yang amil kepada sahib hal adalah ja'a. Jadi ja'a itu adalah amil, dan dia juga adalah amil kepada rakiban. Faham? Begitu juga dengan rakibtu al-farasa musrajan. Jadi rakibtu farasa, amil dia rakibtu. Musrajan, amil dia juga adalah rakibtu, maka amil dia adalah fi'il. Contoh masdar lah kita bagi. Untuk masdar, isim fa'il. Kalau isim fa'il apa dia? Isim fa'il ada tak nampak sekarang, tapi tak apalah, kita nak nampak masdar dia. Contohnya huduruka ila al-fasl. Contohnya masyian. Huduruka ila al-fasl masyian. Kan? Akan tulis sikit. Akan tuliskan berdiri. Contohnya huduruka. Huduruka ila al-fasl. Nampak? Ha? Nampak? Huduruka ila al-fasl masyian, ataupun hudurun. Okey, kita tengok di sini. Mana sahib hal? Sahib hal adalah kaf. Mana sahib hal? Sahib hal adalah kaf. Okey, sahib hal. Mana hal? Hal ni adalah masyian. Mana amil hal? Amil hal adalah masdar. Jadi huduruka. Jadi huduruka di sini adalah masdar. Jadi dia adalah amil kepada sahib hal dan dia juga amil kepada hal. Amil kepada sahib hal, amil kepada hal. Penting. Kena tahu mana sahib hal, mana hal. Jadi dia, saya tak langsung jadi 3 rukun lah. Amil, sahib dengan hal. Kemudian yang kedua ni kita bagi contoh sikit, sebab dia tak disebut dalam kitab ni, iaitu zaraf. Zaraf ini contohnya Muhammad.
ma'aka jalisan. Muhammad ma'aka jalisan. Dia mengandungi makna fi'il. Ini adalah yang bahagian yang mengandungi makna fi'il. Kenapa dia mengandungi makna fi'il? Sebab dia menggantikan khabar. Zaraf ataupun jar dan majrur yang menggantikan khabar ataupun membawa makna khabar, dia mengandungi makna fi'il. Sebab itu dia juga mengandungi dhamir, iaitu huwa di dalam. Dia ada perkataan huwa di dalam perkataan huwa. Sebab dia mengandungi makna khabar. Sebab asalnya adalah Muhammad mustaqirrun ma'aka jalisan. Jadi mustaqirun wajib kita mahzuf. Maka ma'aka ini mengandungi makna mustaqir. Ma'aka ni mengandungi makna mustaqir, maka dia mengandungi makna fi'il. Bila dia mengandungi makna fi'il, maka dia boleh menjadi amil kepada hal. Maka amil hal adalah ma'aka. Okey. Dan jalisan adalah hal. Jalisan adalah hal. Ini dalam bab zaraf. Kemudian dia kata isim isyarah. Isim isyarah mudah sikit lah. Contohnya tilka buyutuhum khawiyatan. Jadi tilka buyutuhum, dia kata isim isyarah ini mengandungi makna fi'il, mengandungi makna fi'il, yang mana kita takwilkan dengan perkataan usyiru. Jadi aku tunjuk rumah mereka itu khawiyah. Aku tunjukkan rumah mereka itu kosong. Khawiyah maksudnya kosong. Jadi ini perkataan-perkataan yang kita katakan yahmil ma'nal fi'il. Jadi boleh tengok dalam kitab Mutawalat lah. Sebab dia tak datang dalam ni. InsyaAllah kalau baca lebih lagi, InsyaAllah kita akan masuk dalam bab-bab yang lebih besar. Jadi secara tak langsung, amil hal ada 3 lah. Okey, iaitu fi'il, syibih fi'il, dan juga yahmil ma'na al-fi'il. Jadi dalam contoh ini yang yahmil ma'na fi'il zaraf dengan isim isyarah. Kemudian dia kata wa qauluna al-mufassiru liman bahama minal hayat, iaitu dia menafsirkan apa yang sama, apa yang tersembunyi daripada hayat, daripada keadaan dia, yang mana kita katakan bahawa dengan datangnya soalan bagaimana, maknanya adalah hal itu menerangkan
ma khafiya wastatara min sifati dhawil aql au ghairihim, iaitu menjelaskan apa yang tersembunyi, statar juga tersembunyi juga, daripada sifat, sama ada yang mempunyai akal ataupun yang tidak mempunyai akal. Maknanya keadaan sesuatu lah, keadaan sesuatu umum, sama ada manusia, binatang ataupun apa-apa saja. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Dia boleh menerangkan tentang sifat fa'il. Contohnya, Ja'a Abdullah rakiban, jadi Abdullah adalah fa'il, maka hal adalah sifat kepada Abdullah. Ataupun bayanan kepada sifat maf'ul bihi. Contohnya, rakibtu farasa musrajan. Jadi musrajan itu adalah sifat kepada maf'ulun bih. Kemudian dia kata kemungkinan boleh muhtamilan kepada dua benda, boleh juga. Sama ada fa'il ataupun isim maf'ul. Boleh dua-dua. Laqitu Abdullah rakiban. Maknanya sama ada aku yang menunggang berjumpa dengan Abdullah ataupun aku berjumpa Abdullah yang menunggang. Boleh dalam keadaan dua. Ini dipanggil pun dalam nahwu dia panggil tanazu' lah. Tanazu'. Nanti kita akan masuk insyaAllah. Bukan kita lah, mungkin orang lain mengajar lah. Wa kama yaji'ul hal min al-fa'il wal maf'ul bihi fa innahu yaji'u min al-khabar. Nahu anta sadiqi mukhlisan. Dan begitu juga hal datang daripada fa'il dan maf'ul bihi. Maka fa'innahu yaji'u minal khabar, maka dia datang daripada khabar. Boleh datang daripada khabar, tak ada masalah. Maknanya hal kepada khabar. Hal kepada khabar. Macam tadi lah, hal dipanggil hal kepada khabar. Contoh, anta sadiqi mukhlisan. Jadi mukhlisan itu adalah hal. Jadi sahib hal adalah sadiq. Sahib hal adalah sadiq, dan dia adalah khabar. Anta adalah mubtada. Dan boleh juga datang dalam keadaan jar dengan majrur. Datang dalam keadaan majrur dengan harfu jar. Sebagai contoh, marartu bi hindin rakibah. Jadi hindin itu adalah majrur. Rakibah adalah hal. Dan boleh juga datang dalam keadaan majrur bil idhafah, iaitu anittabi' millata Ibrahim. Jadi Ibrahim itu adalah mudhafun ilaih. Ibrahim itu adalah mudhafun ilaih. Hanifan adalah hal. Hanifan adalah hal. Jadi sahib hal adalah mudhafun ilaih. Sahib hal adalah mudhafun ilaih. Jadi hanifan adalah hal. Jadi fahanifan halun min Ibrahim, wa Ibrahim majrurun bil fathah niyabatan 'anil kasrah, kerana dia adalah mamnu' min as-sarf. Kerana dia mamnu' min as-sarf, sebab itu dia majrur bil fathah, dia tidak majrur bil kasrah, menggantikan kasrah. Wa majrurun bi idhafati millah, dan dia kerana apa dia majrur? Kerana dia adalah mudhafun ilaih millah. Syurutul hal wa syurutu sahibiha
Syarat hal dan syarat tuan hal. Syarat hal dan syarat tuan hal. Tadi kita ceritakan bagaimana kena hal dalam keadaan umum. Sekarang ni kita agak spesifik sikit. Apakah syarat-syarat yang membuatkan dia boleh menjadi hal? Qala musannif rahimahullah, wala yakunu illa nakirah. Maknanya hal hanya boleh datang dalam keadaan nakirah sahaja. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan dia tidak datang kecuali sempurnanya ayat. Bila sempurnanya ayat, barulah datangnya hal. Kemudian wala yakunu sahibuha illa ma'rifah, dan sahib dia mestilah ma'rifah. Ini penting. Sahib dia mesti ma'rifah. Ada datang keadaan nakirah, tetapi dia ada musawwir. Musawwir ni yang membolehkan dia datang dalam keadaan nakirah. Jadi asalnya sahib hal ini mesti ma'rifah. Jadi boleh tengoklah lepas ni, kita kata mutawalat. Tapi datang dalam keadaan bukan nakirah, datang dalam keadaan bukan sahib dia ma'rifah, jarang. Wa aqul, iaitu Syekh Muhammad Muhyiddin, yajibu fil hal an yakuna nakiratan. Dalam hal itu dia menjadi apa? Nakirah. Wala yajuzu an yakuna ma'rifatan, dan dia tidak boleh menjadi ma'rifah. Wa idza jaa tarkibun, jika datangnya jumlah lah, tarkibun di sini maksudnya jumlah. Fihi al-hal ma'rifatun fi adh-dhahir, dia ma'rifah dari segi zahir. فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة, maka perlu dia mentakwilkan ataupun wajib dia mentakwilkan ma'rifah ini dengan nakirah. Mislu qawlihim, seperti mana mereka mengatakan ja'al amiru wahdahu. Jadi wahdahu ni dia adalah ma'rifah, sebab dia mudhaf ilaih. Dan wahdahu ini juga adalah hal minal amir, dia adalah hal minal amir. Amir itu adalah sahibul hal. Jadi ja'a adalah fa'il madhi, al-amir adalah fa'il, wahdahu adalah hal. Wa huwa ma'rifatun bil idhafah, Wahuwa ma'rifatun bil idhafah ila dhamir, dia menjadi ma'rifah kerana apa? Kerana diidhafatkan kepada dhamir, iaitu hu, wahdahu. Tetapi dia boleh ditakwilkan kepada nakirah, iaitu qaulikan munfaridan. Jadi seolah-olah kamu mengatakan ja'al amiru munfaridan. Dan begitu juga kamu mengatakan kepada unta, kan? Arsalaha al-iraka. Al-iraka adalah hal. Al-iraka maksudnya apa? Sesak. Kan? Sesak. Maknanya menuju nak minum air, nak minum air. Maknanya berduyun-duyun. Apa? Unta nak minum air di situ.
Ai mu'tarikatan, iaitu dalam keadaan dia beramai-ramai lah. Dan juga waja'ul awwala fal awwala. Jadi al-awwala fal awwala adalah hal, iaitu ditakwilkan kepada mutarattibin. Ditakwilkan kepada mutarattibin. Wal aslu fil hal, dan asal pada hal itu asal di sini kaedah lah, an yaji'a ba'da istifa'il kalam, datang dalam keadaan sempurnanya percakapan. Dan makna istifa'il kalam, sempurnanya percakapan itu adalah, iaitu an ya'khudha al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu, iaitu fi'il dia ada fa'ilnya dan mubtada' dia ada khabarnya. Maka itu adalah menunjukkan sempurnanya jumlah tersebut. Wa rubbama, dan kemungkinan dia kata, wajib taqdimul hal ala jami' ajza'il kalam, perlunya mendahului hal pada keseluruhan kalam tersebut, iaitu jika hal itu isim istifham. Sebab istifham ini dia berhak duduk di hadapan, ataupun dipanggil sadrul kalam, dia mesti duduk di hadapan. Jadi persoalan apabila mengatakan kaifa qadima Ali, jadi kaifa itu di i'rab hal. Kaifa itu di i'rab hal. Jadi fa kaifa adalah isim istifham mabni al-fathi fi mahall nasbin halun min Ali. Qadima adalah fi'il madhi, Ali adalah fa'il. Dan tidak boleh mentakhirkan isim istifham, sebab istifham mesti duduk di permulaan. Mesti duduk di permulaan. Jadi kalau hal datang dalam keadaan isim istifham, maka wajib duduk di hadapan. Kemudian disyaratkan wa yushtaratu fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Sahibil hal mesti apa dia? Ma'rifah. Fala yajuzu an yakuna nakiratan. Tidak boleh dia menjadi nakirah tanpa musawwir. Maknanya yang membolehkan dia menjadi nakirah. Ada penyebab yang menyebabkan dia menjadi nakirah. Itu dipanggil musawwir. Di antara musawwir, dia kata, wa mimma yusawwir, di antara musawwir, mimma yusawwiru maji'ul hal, iaitu mendatangkan hal daripada nakirah. Maknanya sahibul hal lah, nakirah, iaitu apabila hal mendahuluinya. Maji'ul hal ini sahib hal. Apabila hal itu mendahului sahib hal. Seperti mana kata syair, limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Jadi limayyata ni nama orang lah, Mayyah, nama dia perempuan. Lam tu harfu jar lah, Mayyah tu majrur bil lam. Muhishan maknanya jadi kosong lah, ataupun dirindui ya, jadi kosong lah. Muhishan. Talalu maksudnya adalah kesan, kesan, gesang lah. Muhishan ni gesang, kesan-kesan. Talalu ni tinggallah kesan-kesan yang ada. Rumah yang roboh, maksudnya rumah yang roboh, meninggalkan kesan-kesan rumah tersebut. Talalu ni kesan-kesan rumah.
Asalnya adalah talalun muhishun limayyata. Sebab talalun muhishun, talalun tu adalah mubtada, limayyata tu adalah khabar. Limayyata adalah khabar. Kemudian dia kata talalun tu yaluhu. Yaluhu ni jelas, nampak dia tengah naik kuda ataupun naik unta pada ketika itu. Syair ni dia nak menuju pada rumah Mayah itu, dan Mayah itu dah rumah dia dah roboh. Jadi dia kata nampak jelas yaluhu, rumah Mayah itu seperti apa? Khilal, pencongkil gigi. Maknanya kecil lah daripada jauh dah nampak lah. Khilal itu adalah kayu congkil gigi, seperti kayu congkil gigi, maknanya kecil sangat. Maknanya dia jauh dengan rumah Mayah. Jadi muhishan talalu, muhishan itu adalah hal, talal itu adalah sahib hal ataupun mubtada. Kenapa ataupun apa yang membolehkan sahib hal itu menjadi nakirah? Disebabkan ada musawwir. Apa yang memusawwirkan dia? Yang memusawwirkan dia adalah apabila sifat duduk di hadapan, ataupun apabila hal duduk di hadapan sahib hal, ataupun datang sebelum sahib hal. Jadi talal tu adalah sahib hal, muhishan itu hal datang sebelum sahib hal. Kalau dia datang sebelum, dia akan jadi sifat. Talalun muhishan. Jadi kaedah dia adalah, kalau sifat datang sebelum mausuf, maka dia adalah hal. Sebab hal ini adalah untuk membezakan dengan sifat. Hal ni mirip dengan sifat. Jadi kaedahnya, apabila sifat datang sebelum mausuf, maka dia menjadi hal. Dan mausuf tadi adalah sahib hal. Jadi famuhishan adalah hal min talal, dan talal adalah nakirah. Wa suwira maji'ul hal, dan ada yang membolehkan datangnya hal itu kerana apa? Kerana dia mendahului sahib hal. Kerana nakirah itu mendahului sahib hal. Dan di antaranya juga boleh yusawir, datang hal daripada nakirah apabila nakirah itu menjadi mukhtas. Tukhasis lah. Tukhasis ni anda rasa banyak kali kita sebut dah sebelum ni. Sebab kedudukan di soalan seperti mana? Makrifah. Kedudukan di seperti mana? Makrifah. Iaitu apabila nakirah itu menjadi mukhtas. Iaitu tukhassas lihazi nakirah biidafah, ataupun menjadi wasfil atau sifat dengan mausuf. Maknanya sahib hal dia jadi mudhaf ilaih, ataupun sahib hal menjadi sifat dengan mausuf. Contohnya, famithalul awal iaitu mudhaf ilaih. Fi arba'ati ayyamin sawa'an. Jadi arba'ah itu adalah sahib hal, dan dia adalah nakirah. Kenapa dia nakirah? Kerana dia mudhaf. Ayyam mudhaf ilaih. Sawa'an adalah hal. Jadi dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Sebab dia mukhtas. Fasawa'un adalah hal min arba'ah, wa huwa nakirah. Wasagha maji'ul hal minha, dan dibolehkan datangnya hal daripada nakirah. Kerana apa? Kerana nakirah tersebut adalah mudhafah. Contoh yang kedua, qaul syair, najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhunan. Kamu telah menyelamatkan, wahai Tuhanku,
Nuhan, iaitu Nabi Nuh AS, dan kamu telah memakbulkan doanya. Memakbulkan doanya lah. Di apa dia? Di kapal yang makhir. Kapal makhir apa dia? Kapal yang makhir. Yam itu adalah lautan lah. Asalnya bahasa Mesir ni, tapi digunakan oleh orang Arab, maka dia jadi musta'arab ataupun dia jadi bahasa Arab lah. Jadi apa-apa sahaja bahasa yang digunakan oleh orang Arab, maka dia jadi bahasa Arab. Dan yam ini digunakan oleh orang Arab, maka dia jadi bahasa Arab. Mashhunan maknanya dipenuhi lah kan, ataupun mashhunan penuh ataupun dipikul lah. Mashhunan. Dia punya syahid dia adalah fulukin makhirin mashhunan. Jadi di sini sahib hal dia adalah fuluk, dan dia adalah nakirah. Tapi didatang dalam keadaan nakirah. Kenapa? Dan dibolehkan keadaan nakirah tersebut kerana adanya musawwih. Apa musawwih dia? Didatang dalam keadaan mausuf. Datang dalam keadaan mausuf, iaitu makhir sifat, fuluk adalah mausuf. Kemudian mashhunan adalah hal. Tengok mana makhir timbul, berjalan, yang melalui laut. Yang penuh lah, mashhunan mungkin penuh kan? Kalau syahan ni maksudnya panggil benda ini yang pos kitab. Ini pos kitab. Pos kitab ni lah. Tak ingat. Syah ni maknanya pos pakai ni lah. Aku pakai kontainer, dia panggil syah. Ataupun kalau kita nak Malaysia pun kita panggil syah ni. Kalau pos kargo panggil syah. Okay. Mashhunan mesti maksudnya penuh lah kan. Maknanya kita memenuhkan bateri, panggil syahid kan. Syahid itu isim ialah syahid yang mencaskan, yang memenuhkan. Sebab tu dia kalau bateri penuh yang mashhun kan. Mungkin kita dah habis cerita pasal hal. Kita masuk insyaAllah mazam bab tamyiz. InsyaAllah kita masuk bab tamyiz. At-tamyiz. Tamyiz ni maksudnya membezakan lah. Jika ada memerlukan perkara yang perlu dibezakan, maka datanglah tamyiz. Ada perkara yang perlu dibezakan. Kalau dalam bahasa Arab kita kata min haitsu lah, dari sudut kan. Apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya, qala musannif rahimahullah, bab at-tamyiz. At-tamyiz huwa, tamyiz adalah isim mansub, al-mufassir liman bahama min adz-zawat, iaitu menerangkan apa yang tersembunyi daripada zat. Apa yang tersembunyi daripada zat, daripada orang tu, zat. Apa yang membezakan dari segi zat tersebut. Nahwu qaulika,
Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Enggak, tafaqqa apa? Ha? Pecah. Tasabbaba maknanya telah apa dia? Telah mengalir. Telah mengalir Zaid peluh. Arakan ni peluh. Kemudian begitu juga telah pecah Bakrun itu syahman, iaitu lemak. Dan juga taba Muhammadun nafsan, baiknya Muhammad itu dari segi dirinya. Dan begitu juga dengan contoh ishtaraitu 20 kitaban. Aku telah membeli 20 kitab. Wa malaktu 90 na'jatan. Aku memiliki 90 na'jah. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu bapa. Ataupun ajmalu minka, lebih lawa daripada kamu dari segi wajhan. Wa aqul, dan aku mengatakan, ditamyiz fil lughah ma'nayain. Tamyiz dari segi lughah ada dua makna. Yang pertama, at-tafsir mutlaqan, maknanya menjelaskan secara umum. Taqul mayyastu kaza, mayyastu kaza maksudnya adalah aku mentafsirkannya ataupun membezakannya. Itu dari segi lughah. Silap. Dia kata fassartahu maknanya menjelaskan. Mayyastu maknanya aku menjelaskan lah. Wasani faslu ba'd al-umur an ba'd, ataupun membezakan. Yang kedua itu maksudnya membezakan atau memisahkan sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain. Contohnya mayyastu al-qauma, iaitu aku membezakan al-qaum. Turid annaka, iaitu maksudnya aku memisahkan di antara mereka dan mereka, maknanya bezakan mereka. Aku membezakan mereka, ataupun aku membezakan al-qaum. Wa tamyiz fi istilah nuhah, dan tamyiz dari segi istilah nuhah adalah ibarat daripada isim sarih yang mansub, kemudian menerangkan apa yang sama dari segi zawat ataupun nisab, nisbah lah, ataupun kita panggil hubung kait.
Maknanya sama ada dari segi zat ataupun dari segi nisbah. Faqauluna al-isim, apabila kita mengatakan isim, maknanya anna tamyiz la yakunu fi'lan wala harfan. Maknanya tamyiz tidak ada datang dalam keadaan fi'il ataupun datang dalam keadaan harf. Dan qauluna as-sarih, apabila kita mengatakan as-sarih li ikhraj al-ism al-muawwal, untuk mengeluarkan isim yang muawwal, sebab sarih lawan dia adalah muawwal. Fa inna tamyiz, maka tamyiz la yakunu jumlatan, tidak akan jadi dalam keadaan jumlah ataupun zaraf, berbeza dengan hal, kama sabaqa fi babihi, berbeza dengan hal yang mana yang telah kita syarahkan sebelum tadi. Wa qauluna al-mufassiru liman bahama min adh-dhawat aw an-nas aw an-nisab, iaitu menerangkan apa yang tersembunyi daripada zawat ataupun nisbah. Yushir, menunjukkan bahawa tamyiz ini ada dua jenis, iaitu tamyiz zat dan juga tamyiz nisbah. Okey, tamyiz zat dan juga tamyiz nisbah. Apa itu tamyiz zat? Tamyiz zat itu dikata wa yusamma aidan tamyiz mufrad, dinamakan tamyiz mufrad. Tamyiz mufrad ini adalah ma rafa'a ibhama ismin mazkurin qablahu mujmalil haqiqah wa yakunu ba'da al-adad, iaitu mengangkat ataupun menghilangkan. Bila kata rafa'a itu maknanya menghilangkan kesemaran isim yang disebut
sebelumnya. Jadi maknanya datangnya tamyiz itu dia menghilangkan kesamaran isim tersebut yang datang sebelum dia. Yang mana isim yang disebut itu mujmal dari segi hakikah. Mujmal dari segi hakikah itu maksudnya difahami dengan banyak maksud. Mujmal memerlukan kepada bayan. Kalau kita belajar hadis, makna mujmal memerlukan kepada bayan. Jadi mujmal hakikah dia, maknanya tak jelas hakikat dia. Itu dipanggil tamyiz zat. Jadi tamyiz zat ini adalah untuk menghilangkan mujmal pada sesuatu perkataan. Tamyiz zat tugas dia adalah untuk menghilangkan mujmal pada sesuatu perkataan. Di antara perkataan yang mujmal adalah adat. Perkataan yang mujmal adalah adat. Contohnya, inni ra'aitu ahada asyara. Jadi ahada asyara 11. 11 apa? Maknanya dia mujmal, dia tidak difahami apakah dimaksudkan dengan 11. Maka dengan datangnya perkataan kaukabah, iaitu bulan, maka dia menghilangkan mujmal kepada ahada asyara. Jadi ini adalah isim harf inna. Kemudian ya itu adalah isim inni. Dia boleh dua, innani boleh dengan inni. Innani, kenapa dengan innani? Nun itu dipanggil nun wiqayah. Inna harf inna ni itu adalah nun wiqayah. Jadi boleh juga masuk dalam harf. Tak nak sebut wiqayah pun tak apa, tak nak datangkan wiqayah pun tak apa dengan kita sebut inni. Tapi dia boleh dalam keadaan dua-dua sama, inni dengan innani. Bezanya cuma ada nun wiqayah dengan tidak ada nun wiqayah. Ra'aitu fi'il dengan fa'il. Ra'aitu fi'il dengan fa'il. Jadi ra'aitu adalah khabar kepada ini. Ahada adalah maf'ulun bih. Kemudian dia adalah murakkab masji, maka dia mabni. Ahada asyara adalah mabni. Tapi mahal dia adalah maf'ulun bih. Mahal dia adalah maf'ulun bih. Kaukaba adalah tamyiz. Kaukaba adalah tamyiz. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Jadi 12, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Jadi 12 apa? Jadi mungkin tak jelas di situ, maka memerlukan kepada apa? Penjelasan. Jadi maksud di situ adalah 12 syahra. Inna adalah huruf inna menasabkan isim dan merafakkan khabar. Jadi iddata isim inna, asyuhur adalah mudhafun ilaih. Inda adalah zarf dan dia juga adalah mudhaf. Allah adalah lafaz jalalah adalah mudhaf ilaih. 12 adalah khabar dan dia juga adalah, dia tidak mahzuf lah, dia tidak mabni. Maksudnya tidak mabni. Asyara tu mabni. Jadi isna tu di i'rab dengan i'rab musanna lah, mulhaq. Dan dia marfu' sebab dia khabar. Isna adalah marfu'. Syahran adalah tamyiz. Syahran adalah tamyiz. Dan di antara mujmal yang kedua adalah maqadir. Maknanya ukuran sesuatu lah, daripada mauzunat, benda yang diwazankan ataupun yang dikilokan. Okey. Diwazankan mungkin guna gram dan sebagainya kan. Wazan.
Cuma alat bezalah, alat macam ada alat macam tu. Kalau kat tu kan, kalau kat pasar dulu lah. Atau dia guna apa? Penimbang. Jadi dia kata ishtaraitu ritlan. Ishtaraitu ritlan. Ritlan ni jenis timbang lah. Kan? Mungkin ritlan ritlan zaitan, iaitu minyak. Jadi zaitan tu adalah tamyiz. Ritlan tu adalah maqadir. Ritlan tu adalah maqadir. Au makilat. Contohnya ishtaraitu irdabban qamhan. Jadi irdabban tu adalah daripada kilo lah. Qamhan, gandum. Au misahat. Misahat ni maknanya keluasan lah. Keluasan. Contoh ishtaraitu faddanan. Faddan ni macam kilo hektar lah. Kilo hektar, hektar dan sebagainya. Ardan. Jadi ardan tu menjadi tamyiz. Dan dia menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan faddanan. Jadi ini dipanggil apa dia? Dipanggil tamyiz zat. Dipanggil tamyiz zat. Kemudian yang kedua, tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah maknanya hubung kait lah. Wa yusamma aidan tamyizul jumlah, yang dinamakan sebagai juga tamyiz al-jumlah. Iaitu yang merafakkan kesamaran nisbah, jadi hubung kait tu, pada jumlah yang sebelum dia ke atasnya. Menghilangkan kesamaran apa hubung kait dalam jumlah yang sebelumnya tadi. Jadi dia tak jelas. Biasanya jumlah datang tu tak jelas. Maka tamyiz itu menjelaskan. Yang pertama dia kata dorban, dua jenis. Yang pertama muhawwal, yang kedua bukan muhawwal. Muhawwal ni maknanya ditukarkan lah. Yang bukan muhawwal ni maknanya tidak ditukarkan. Kita tengok fa'ammal muhawwal. Manakala muhawwal ada tiga jenis. Pertama, muhawwal daripada fa'il. Dia bertukar daripada fa'il. Sepatutnya tafaqqa'a syahmu Zaidin. Telah pecah lemak Zaid. Telah pecah lemak Zaid. Tapi dia tukar, telah pecah Zaid. Jadi orang akan bertanya, apa yang memecahkan Zaid? Jadi jawapannya adalah syahman. Syahman. Zaid telah pecah. Jadi apa yang memecahkan Zaid? Yang memecahkan Zaid adalah syahman. Al-aslu fi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Itu asalnya. Maka bila bertukar dia menjadi tamyiz. Bila bertukar ayat tu menjadi tamyiz. Kalau tak bertukar ayat tu tak menjadi tamyiz. Ini adalah uslub balaghah. Uslub apa dia? Balaghah. Jadi contohnya wafajjarnal arda uyuna. Boleh dia kata wafajjarna uyunal ard. Tapi dia kata apa? Kamu telah memecahkan tanah. Untuk apa dia? Untuk mengeluarkan air. Jadi uyuna itu menjadi tamyiz. Ini adalah cara dalam bahasa Arab untuk balaghah. Jadi untuk apa? Mendatangkan minat untuk pendengar bertanya apa yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap. Maka fahudhifal mudhaf wa huwa syah. Kemudian didatangkan mudhaf ilaih. Didatangkan mudhaf ilaih itu Zaid. Muqamahu di tempatnya. Jadi kita kena ingatlah, bila uqima jadi muqam, kalau aqama jadi maqam. Maka fartafa irtifa'ahu.
maka dia maka dia kata, maka menggantikanlah Zaid itu di tempatnya. Kemudian hilanglah dia daripada tempatnya, iaitu Syahm tu, hilanglah dia daripada tempatnya. Kemudian datang pula dengan mudhaf yang mahzuf itu, maka dia dimansubkan ke atas tamyiz, iaitu didatangkan di dalam keadaan tamyiz, iaitu mudhafun ilaih. Silap, mudhaf, datang mudhaf itu di tempat yang bil mudhaf mahzuf, maka didatangnya dari tempat tamyiz, maka fantasab kepada tamyiz. Yang kedua, muhawwal daripada maf'ul. Tadi muhawwal daripada fa'il, kan? Syahmu tu adalah fa'il. Yang ini muhawwal daripada maf'ul. Contohnya nahwu qawlihi ta'ala wa fajjarnal arda uyuna. Jadi asluhu wa fajjarna uyunal ard. Jadi dilakukan seperti mana yang sebelumnya, iaitu al-ardu adalah asalnya adalah mudhafun ilaih. Jadi asalnya adalah wa fajjarna uyunal ard. Uyunal ard. Kemudian al-ard itu menggantikan tempat uyun, kemudian uyun diangkat, dihilangkan. Bila uyun dihilangkan, kemudian didatangkan dalam keadaan mansub, itu tamyiz. Ini dipanggil juga muhawwal. Dan uyun di sini adalah i'rab dia adalah maf'ulun bih. Sebab tu dipanggil muhawwal daripada maf'ul. Yang ketiga, muhawwal daripada mubtada. Muhawwal daripada mubtada. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua orang yang surah Kahfi, surah Kahfi. Dua kebun ni. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Jadi asalnya adalah mali aktsaru min malik. Tapi dia bertukar. Mal di situ, malan di situ, dia asalnya dia adalah mubtada. Tapi akhirnya ditukar menjadi tamyiz.
maka dihilangkan fahudhifal mudhaf. Mudhaf apa dia? Mal. Kemudian wa yuqimal mudhaf ilaihi, iaitu ya. Tapi takkan nak sebut ya. Dia terpaksa dah menjadi dhamir munfasil, walaupun asal dia dhamir muttasil. Dia bertukar menjadi dhamir munfasil. Oh, dhamir alladhi ya mutakallim, maka dia menjadi dhamir munfasil. Muqamu fartafa'a irtifa'u, maka dihilanglah irtifa', maknanya yang mal tadi. Irtafa'a irtifa'uhu wa munfasala, kemudian dia berpisah. Lianna ya al-mutakallim, kerana ya mutakallim dhamirun muttasilun kama arafta, maka wa huwa la yubtada'u bihi, tidak boleh dimulakan dengannya, maka ditukarkan kepada dhamir munfasil. Kemudian datang pula mudhaf yang mahzuf, maka dijadikan tamyiz, maka dijadilah kama tara, iaitu ana aktsaru minka malan. Jadi di sini dipanggil muhawwal daripada mubtada'. Yang seterusnya adalah ghairul muhawwal. Contoh, imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an, kalau kita tengok dari segi maknanya, boleh juga kita bertukarkan. Kita boleh tukarkan. Contohnya apa dia? Imtala al-ma'u ina'an. Kan? Imtala al-ma'u inaan. Tetapi dia tidak menjadi apa dia? Dia tidak menjadi, dia tak menjadi tamiz lah. Kan? Tetapi di sini kita dapat, kita sebenarnya bukan muhawwal. Sebab apa dia bukan muhawwal? Sebab kalau kita tukar ayat dia, imtal al-ma'u inaan, dia tidak jadi hal, dia tidak jadi tamyiz. Dia tidak jadi tamyiz. Kemudian perkataan itu, kalau kita tengok, biasanya dia tak sesuai dengan apa dia? Tak sesuai dengan fa'il tu lah. Dia tak sesuai dengan fa'il. Contohnya kita kata memenuhi air, jadi memenuhi bekas. Jadi dia memerlukan kepada apa dia? Memerlukan kepada tamyiz. Apa yang dipenuhi bekas tu? Jadi dia adalah inaan. Sebagai contoh lain, contohnya apa dia? Zada amrun ilman. Tapi itu boleh zada ilmu zaid, itu. Contoh izdahama, boleh, ini boleh. Izdahama syari'u nasan. Izdahama syari'u nasan. Kan? Tak, ghair muhawwal. Dia tamyiz lah, ghair muhawwal. Ada masalah ghair muhawwal. Maknanya dua-dua dia boleh beri makna. Dua-dua dia boleh beri makna. Tapi kalau bila makna begini, dia tidak ada masalah dari segi untuk memberikan makna. Ini tidak ada masalah dari segi makna. Kan? Sebab tu dipanggil muhawwal. Maknanya dari segi makna fa'il tu tidak
walaupun makna dia dibolehkan, tapi dia bukan muhawwal. Maknanya kalau kita tukar pun boleh, tapi dia bukan muhawwal, sebab maknanya menepati kepada fi'il tersebut. Dia boleh masuk pada fi'il tersebut. Contoh ni sini banyakkannya dia tak kena. Contoh wafajjarnal ard, takkan fajjarnal ard. Tak. Yang ni imtala'al ina pun boleh, imtala'al ma pun boleh, dulu boleh. Maksudnya kita kata izdahama syari' boleh, izdahama nas pun boleh. Dia tak ada masalah. Begitu juga dengan perkataan ni lah. Tasabbaba Zaidun araqan. Ya, dengan perkataan Taba Muhammadun nafsan. Maknanya Zaid menjadi basah disebabkan apa dia? Disebabkan peluh. Basahnya Zaid itu arakan. Baiknya Muhammad itu nafsan. Tapi ada rasa yang tasabbaba Zaidun arakan ni, dia apa dia? Dia muhawwal kan? Maknanya tasabbaba araqu Zaid. Taba nafsu Muhammad. Maknanya kalau ada perkataan yang mana dia boleh dua-dua tu, maka dia bukan muhawwal. Dia bukan muhawwal. Dia dah rasa cukup sekadar ini saja. InsyaAllah kita sambung sikit lagi tamyiz pada minggu depan dalam masalah syurutut tamyiz. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.